Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua rakan niaga kita yang dapat hadir pada malam ini. Jadi alhamdulillah malam ini kita dapat sekali lagi bersiaran bersama dengan dalam program Sembang Santai Takaful. Jadi malam-malam kita chill-chill je. Kita cuma borak-borak santai. Tetapi borak-borak yang berisi lah insya-Allah Dan kita bawakan malam ini Puan Hadilina binti Norani dan juga Puan Siti Rahayu binti Muhammad, pemenang anugerah Power of Istiqomah Mari Club kita tier 1 pada bulan April tahun 2020. Jadi Puan Hadilina ni telah berjaya pada bulan April 2020 membawa 5 kes dan 1 rekrutmen. Manakala Puan Siti Rahayu telah berjaya untuk membawa 5 kes juga dan juga 1 rekrutmen pada bulan April lah. Jadi memang program ini memang kita tujukan khas untuk semua rakan niaga yang mendapat pencapaian yang luar biasa setiap bulan. Dan insya-Allah kita akan mengadakan program ini setiap Jumaat malam dan sekiranya lebih ramai yang akan mendapat anugerah ataupun pemenang Power of Istiqomah ni, kita akan bawa lebih ramai lah. Mungkin satu sesi kita bawa 3 orang. Tapi malam ni kita bawakan 2 orang sahaja. Dan insyaAllah sesi kita ni akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Tak lama sebab kita sembang santai saja. Lebih kurang 1 jam. Dan kita akan berkongsikan aktiviti-aktiviti, program dan bagaimana usaha-usaha yang dijalankan oleh Puan Hadilina dan Siti Rahayu untuk mendapatkan jualan dan juga pada masa sama untuk mendapatkan rekrutmen barulah di Ikhtisas. Jadi sebelum kita pergi kepada kita nak tanyakan kepada panel kita, saya tanya dulu pada Puan Hadilina. Apa khabar Puan Hadilina? Berada dekat dalam talian ke? Sihat malam ni? Sihat? Alhamdulillah. Okey, Puan Hadilina dah berada dalam talian saya tanyakan khabar dulu kepada Puan Siti Rahayu. Sihat ke Puan Siti? Alhamdulillah, sihat bos. Dia tak berada di Batu Pahat berada di satu tempat yang istimewa Di mana tu? Saya ada dekat Janda Baik dengan 21 darjah Celsius. Wah, dengan di Janda Baik di Janda Baik pun masih lagi boleh bersiaran bersama-sama dengan anda semua. Itulah dia punya keistimewaan Ikhtisas ni. Memang rakan niaga yang menjadi pemenang ni memang ingin berkongsikan dengan anda semua bagaimana untuk terus istiqomah dan bagaimana untuk terus berjaya dekat dalam industri takaful ni Sebelum saya bertanyakan soalan kepada Puan Hadilina dan Siti Rahayu, saya nak kongsikan dulu satu video yang pemenang-pemenang. Jadi video ni memang kalau anda semua juga boleh tengok dalam YouTube kita pemenang-pemenang kita pada bulan April, dan memang setiap bulan nanti kita akan videokan pemenang-pemenang ni, dan kita akan pada masa yang sama kita akan bawakan pemenang-pemenang ini di dalam siaran-siaran siri Sembang Santai Takaful kita. Dan anda semua nanti sekejap lagi kalau ingin bertanyakan apa jua soalan, juga boleh tanyakan melalui ruangan chat dalam ini ada chat room. Juga dekat dalam chat room di YouTube juga sebab untuk makluman anda semua, selain kita bersiaran di dalam Zoom, kita juga sekarang ni bersiaran secara langsung melalui YouTube Ikhtisas. Jadi memang kita bawakan secara langsung lah kepada anda semua. Jadi mari kita sama-sama saksikan anugerah bulanan pada bulan April. Sekali lagi saya paparkan kepada anda.
Itu dia tadi kalau kita boleh lihatkan tadi ada pemenang-pemenang, ramai pemenang. Saya nak, kalau boleh saya nak bawa semua sekali. Tapi memandangkan sesi kita ni 1 jam saja, jadi saya malam ni saya hanya dapat bawa 2 orang saja pada malam ni. InsyaAllah nanti pada malam-malam yang lain kita akan cuba bawa juga individu-individu yang pemenang-pemenang ni nanti, ya, insyaAllah Jumaat. Jadi nantikan setiap Jumaat. Jadi untuk malam ni kita bawakan Puan Adelina dan juga Puan Siti Rahayu. Mungkin saya boleh tanyakan dulu kepada Puan Adelina. Boleh apa perasaan Puan Adelina? Puan dah bulan ni, hari ni dapat pemenang pada bulan 4. Silakan Puan Adelina. How do you feel? Alhamdulillah, syukur. Dengar tak suara saya? Dengar, kami semua dengar. Boleh dengar suara saya? Boleh, kami semua dengar. Puan Adelina suara. Boleh dengar Okey. Jadi apa perasaan telah Okey, bismillahirrahmanirrahim. How do you feel? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukur ya, dah Puan Siti Rahayu? Happy. Puan Siti Rahayu tak dengar ke Puan Siti? Puan Siti Rahayu? Dengar bos, dengar. Alhamdulillah saya pun saya memang bila keluar je Ikhtisas keluarkan POI tu, saya memang tekad nak kerjalah POI tu. Tapi dapat achieve untuk April, Mei dan Jun. Untuk April dan Mei tu rasa dah syukur sangatlah. Okay, sebenarnya untuk makluman rakan niaga semua, Puan Adelina dan Puan Siti Rahayu ni kita sebenarnya dah ada result Mei juga sebenarnya. Kalau ikut result Mei, Puan Adelina dan Puan Siti Rahayu juga telah berjaya mencapai, orang kata, istiqomah lah setiap bulan tu. Jadi hari ni mungkin kita boleh tanyakan kepada Puan Adelina dahulu macam mana Puan Adelina mengekalkan momentum untuk, sebenarnya kalau ikutkan Puan Adelina ni bukan sekadar bulan April ni, sebenarnya bulan-bulan sebelum ni pun dah memang istiqomah setiap bulan sebenarnya untuk buat minimum 4 dan juga 1 rekrutmen. Jadi boleh kongsikan sedikit dengan rakan niaga kita macam mana boleh begitu teruja untuk istiqomah setiap bulan ni, Puan Adelina. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya ni sebenarnya nak ikutkan April ni kali ke-8 lah. Dan kali ke-8 saya achieve MARI. Saya berada di Ikhtisas 10 kali. So 2 kali saya tak achieve lah sebenarnya. So 8/10 lah. Alhamdulillah. Dan pada bulan Mac sebenarnya saya diuji. Saya boleh jalan sampai sekarang pun belum boleh berjalan sepenuhnya lah masih perlukan bantuan. Tapi dan kebetulan masa tu memang PKP hari kedua. Dan bila berlaku perkara macam tu, saya tak bolehlah terus sedih, menangis kat pucuk katil kan. Kenapa jadi begini semua kan. Jadi apa yang saya buat ialah saya fikir saya perlu switch. Saya perlu tukar cara saya, gaya saya untuk berjumpa dengan customer dan juga untuk merekrut. So apa yang saya buat, kalau sebelum tu saya ada menggunakan media sosial tapi tak berapa kerap lah. Tapi bila dah PKP ni, saya lebih kerap buka kedai dekat media sosial saya. Saya menggunakan medium Instagram, Facebook, dan saya update saya punya status WhatsApp jugalah. So apa yang membuatkan saya sentiasa teruja untuk sentiasa mari, sebab di Ikhtisas ni saya juga adalah leader. Jadi saya lebih suka lead by example. Jadi saya nak apabila saya achieve, anak buah saya pun sama-sama achieve. Sebab saya suka bekerja secara berjemaah. Dan apabila saya rasa saya seorang saja yang achieve, saya rasa tak happy sebenarnya. Tapi bila saya nampak dari hari ke hari anak buah saya masuk dalam carta, buatkan saya happy bila bersama-sama kita sukses sebenarnya. Dan Alhamdulillah selain daripada saya juga duplikatekan apa yang saya buat pada RN saya. Dan Alhamdulillah setakat sekarang 4 orang RN saya, kami bersama-sama achieve MARI lah. Dan untuk pencapaian saya achieve 2 kali hat-trick. Dan anak buah saya ada seorang yang achieve 1 kali hat-trick.
Dan kalau siapa yang bersama dengan siri sebelum tu, Muzaffar, juga RN saya yang achieve Mari. Alhamdulillah. Dan bulan Jun ni insyaAllah Mari saya yang ke-9. Kalau bos nak kasih, saya hat-trick kali ketiga lah. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita nak tengok lebih Mari lagi. Kalau boleh Mari tu sampai ke M8 Arwan. Itu lebih Mari lagi kan. Itu lebih tinggi tahap Mari dia. Mungkin saya tujukan juga soalan kepada Puan Siti Rahayu, sebab Puan Siti Rahayu ni adalah kali pertama Puan Siti Rahayu kali pertama di Iktisas dapat mencapai Mari Club. Tapi saya yakin sebab Puan Siti Rahayu kedua Puan Siti April kali kedua. Malulah dengan Kak Herda. Okey. Jadi saya nampak ada perkembangan yang positif di peringkat Puan Siti Rahayu sebenarnya. Apa yang telah berlaku sepanjang PKP ni? Okay. Masih dapat mengekalkan momentum tu. Puan Siti Rahayu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur sebagai dibagi kesihatan yang baik. Saya teruja dengan Kak Herda lah, berteruja dengan Herda Lina ni. Bila kita orang pergi, saya diberi peluang dengan Tuan Haji Mak Shah, bos saya, pergi kos dengan AD di mana, di Seremban hari tu. Saya rasa masa tu Kak Herda Lina buat talk. So saya rasa macam dia ni lebih kurang aku je, FG code ni lebih kurang aku je, tapi dia boleh buat. So saya rasa mungkin sebelum ni tak sungguh-sungguh, tapi lepas je Iktisas keluarkan POI tu, POI untuk Mari MR Mari 4 8 dengan untuk CNR tu, saya rasa saya teruja. Saya post mula macam teruja sangat untuk bulan April untuk bekerja, tapi kita diuji dengan PKP pada Mac. Awal bisnes tu kita diuji, tapi saya daripada dulu sampai sekarang saya banyak gunakan referral. Maksudnya saya cari referral, jumpa klien sedia ada dan promote lah pasal Iktisas. So bulan April tu adalah semua 6 kes saya tu, satu tak invoice tu adalah referral. Apa yang membuatkan saya teruja adalah saya dah lama dalam industri ni. Maksudnya saya dah lama dalam takaful ikhlas. Cuma sebelum ni susah sebab nak naik AUM dekat 3 tier pun susah. Bila saya nampak apa yang Iktisas offer pada kita semua ejen, saya rasa macam teruja sebenarnya. Tapi tak adalah macam Kak Herda ada RN yang boleh buat Mari juga. Saya ada juga RN yang buat kes tapi belum sampai tahap Herda Lina. Saya rasa Herda Lina adalah, saya rasa saya nak lawan Herda Lina. Kenapa? Dia boleh, saya tak boleh. Macam itulah. Okey, terima kasih Puan Siti Rahayu. Untuk makluman semua penonton kita malam ini, Puan Herda Lina ni juga adalah seorang agency director yang dipimpin juga oleh Tuan Haji Bazihar di Senai, ke bawah Senai. Manakala Puan Siti Rahayu adalah seorang senior executive partner. Senior executive partner ni dia disediakan oleh Cik Rosmi, Cik Rosmi sebagai agency director dan juga Haji Mak Shah sebagai managing director lah. Jadi kedua-duanya memang ada bakat yang besar dekat dalam industri takaful. Dan pastinya kita akan lebih teruja untuk melihat kedua-dua individu ni akan terus berjaya bersama Iktisas. Saya ada satu soalan juga kepada Puan Herda Lina. Macam mana Puan Herda Lina, orang kata, sebab Puan Herda Lina ni agency director banding dengan Puan Siti Rahayu, kan, dia senior executive partner. Agency director ni kalau ikutkan tahapnya di takaful ikhlas sebenarnya group agency manager. Jadi macam mana Puan Herda Lina membahagi masa antara, sebab kebanyakan kalau kita tengok GAM ni dia jarang buat kes, tapi Puan Herda Lina ni dia pada masa sama beliau ni seorang yang suka mencari pelanggan. Puan Herda Lina memfokuskan kepada aktiviti untuk mencari sale tu, sasaran-sasaran yang Puan Herda Lina telah tetapkanlah kepada diri sendiri dan juga tim. Apa yang dilaksanakan oleh Puan Herda Lina? Lagi Cecha tak dengar, sama terputus. Dari segi aktiviti dan sasaran Puan Herda Lina untuk mencari pelanggan ni, sebab kita nampak Puan Herda Lina selain daripada buat sale juga mencari membuat rekrutmen dan melatih rakan niaga baru. Jadi apakah sasaran-sasaran ataupun target market Puan Herda Lina?
Okey, sebab sekarang ni kita dalam musim PKP yang tak pernah kita tahu pun sebelum ni kan, dan tak pernah kita rasa sebelum ni, jadi dia satu perkara yang barulah. Dan dalam Ikhtisas ni, pada saya sendirilah sebab saya menggunakan medium yang sama. Macam saya cakap, saya dah ubah cara saya. Kalau dulu kita jumpa face to face, sekarang dah tak boleh face to face. Saya kena ubah, saya ubah media sosial. Bila saya ubah media sosial, di Ikhtisas ni dia menekankan kepada dua. Maknanya satu, kita boleh buat cases, dan yang kedua kita boleh buat recruitment. So pada saya, kenapa dari dulu sampai sekarang saya cuba dapatkan mari. Sebab kalau masa saya kat 3 tier dulu, saya band. So kalau band, kita cuma kerja case. Case tu cuma 6 tahun saja. Tapi dekat Ikhtisas, kita ada mari, baru investment. So long term investment dari mana? Bila tiap-tiap bulan kita recruit orang, dia akan maknanya sampai bila-bila kita akan generate income kat situ. Jadi saya tekankan kepada RN saya juga untuk buat 4 kes sekurang-kurangnya dan 1 recruitment setiap bulan. Dan pada saya, kalau boleh buat 2, kenapa nak buat 1? Sebab sebenarnya apa yang kita buat sama saja. Bila kita boleh buat sale, kita definitely boleh buat recruitment. Sebab dia cara yang sama ada you buka mulut untuk recruitment ataupun tidak. Sebab pada saya, kita kena buka mulut untuk recruitment juga sebab kita bantu orang, especially sekarang sehingga April saya rasa dah 700,000 orang yang tidak bekerja. Jadi orang-orang tu kita boleh bantu mereka untuk generate income sebenarnya. Kalau kita bantu mereka, diorang boleh generate income banyak, diorang boleh bayar zakat banyak, dia sebenarnya akan memberi kepada kita yang mengajak ni sampai ke sana nanti. So kita bukannya bertanggungjawab kat sini saja, kat sana juga. Itu juga yang saya biasanya tekankan kepada rakan niaga saya, bekerja bukan saja untuk duniawi, ukhrawi juga sebenarnya. Sebab kita dekat sini, kita kena buat bersungguh-sungguh sebab dekat sana nanti kita kena jawab. Sebab besar tanggungjawab kita sebenarnya bila menjadi perunding takaful. Bukan saja buat kes macam tu saja, kita kena bantu orang. Selain daripada setiap orang kena ada takaful supaya keluarga diorang tak susah nanti, kita juga ajak diorang untuk generate income supaya hidup tak sempit lah. Okey, terima kasih Puan Adrina. Satu jawapan yang cukup menarik sebab Puan Adrina ni beliau ni buat fokus dua-dua sekali, rekrutmen dan juga jualan. Saya kembali kepada Puan Siti Rahayu yang mungkin lebih fokus kepada jualan dari segi apakah aktiviti-aktiviti dan juga sasaran-sasaran. Mungkin ada special teknik yang Puan Siti Rahayu nak kongsikan dengan kita ke? Yang boleh sampai istiqomah ni kan. Sasaran market apa semua. Silakan Puan Siti Rahayu. Okey, aktiviti saya simple je sebenarnya. Saya lebih kepada satu, memang apa yang saya buat, apa yang saya buat sekarang ni, saya lebih tertumpu kepada referral. Maksudnya klien sedia ada, biasanya hubungan dengan klien tu memang baiklah. Klien-klien saya semua boleh jadi kawan. Hubungan tu maksudnya referral. Referral tu rujukan. Saya akan minta dengan klien-klien saya, klien sedia ada, dalam masa PKP ataupun bukan PKP pun saya akan buat benda yang sama. Saya akan minta rujukan daripada daripada klien-klien tu 5 ke 6 orang. Tapi biasanya klien-klien saya akan bagi lebih lah. Dia akan recommend saudara mara ramai. Dan ayat saya selalunya saya akan bagi tahu saya ada assignment yang bos saya bagi untuk dapatkan 1,000 nama. Sekarang ni boleh tak tolong Kak Ayu untuk dapatkan, Kak Ayu kurang lagi dalam 100 nama. So itu adalah ayat yang saya biasa gunakan kepada klien-klien saya. So klien-klien saya akan bantu. Kesiannya Kak. Lepas tu saya akan bagi tahu deadline saya sekian-sekian hari bulan. So klien saya berebut-rebut lah nak bagi saya referral number dengan saudara mara dia orang akan bagi kat saya. Dan aktiviti saya memang kurang sangat. Saya memang kurang sangat pergi sekolah, pergi government server, memang sangat kurang sebab saya join je Takaful Ikhlas. Tuan Haji Maksar ajar saya direct approach dengan saudara mara lah. Masa tu pakai circle yang berada di sekeliling. So saya memang tak pandai sangat pergi sekolah. So referral dan phone call. Phone call tu saya memang phone call lah. Seminggu saya akan buat
phone call 3 kali. Dalam PKP pun saya buat phone call dan WhatsApp ataupun broadcast. So daripada referral tu memang biasanya InsyaAllah akan close. Daripada phone call pun biasanya akan close. Dalam PKP, saya bila buat phone call, saya bagi tahu kita boleh submit, maksudnya kita boleh buat permohonan secara online. Dan database lama lah, database lama, maksudnya database. Contohnya kita pernah phone call orang tu setahun yang lepas, saya tak akan buang. Kita akan tinggalkan date, nama apa semua dan tahun hadapan ni saya akan call dia balik. Kadang-kadang dia orang ingat atau save number kita. Jadi bila saya buat broadcast, orang yang klien ataupun prospek yang save number saya, dia akan dapat ucapan selamat hari raya, hari guru. Saya akan broadcastkan saya punya klien, guru, nurse, macam tu. Tapi tu semua prospek yang mungkin kalau tak save number saya, dia tak akan nampak saya. Tapi kalau dia save number saya, dia orang akan nampak wish saya tentang hari nursing ke, hari guru ke. So kadang-kadang dia orang, akak ingat lagi saya, macam tu. Okey. Itu je yang saya buat, referral, phone call, yep. Begitu banyak strategi yang digunakan oleh Puan Hadelina dan juga Puan Siti Rahayu untuk mendapatkan pelanggan dan Puan Hadelina terutamanya untuk mendapatkan rakan niaga baru. Jadi kita tengok kalau kita lihat kedua-dua individu berkenaan ni, dia punya moto tu sebenarnya macam apa tu, just do it. Buat saja kan, buat saja aktiviti-aktiviti penting yang perlu kita ikuti dan insya-Allah kita akan ada hasil. Okey, saya nak pergi kepada soalan yang lebih mungkin ke tahap yang lebih tinggi lah kan, sebab aktiviti ni memang kita tahu Puan Hadelina dan Puan Siti Rahayu ni memang individu yang ataupun aktif dalam takaful. Tapi kita nak tahu juga impian Puan Hadelina kan, mesti ada sesuatu yang Puan Hadelina ingin capai dekat dalam industri ni. Mungkin Puan Siti Rahayu pun selepas ni boleh komen sekali lah apa impian dan pencapaian tertinggi yang Puan Hadelina dan Puan Siti Rahayu inginkan dekat dalam industri takaful ni. Silakan Puan Hadelina dulu. Okay, kalau di bidang ikhtisas takaful ni, definitely saya nak achieve, tolong doakan saya ya, insyaAllah jadi MD dan dalam masa yang sama shareholder, okay, pada tahun 2025. Doakan saya dengan tim yang strong. Dan dalam masa yang sama, saya pun nak melahirkan seramai mungkin da'i ikhtisas ni yang income-nya lebih 5 angka supaya sama-sama dapat berzakat lebih banyak lah. Okay, bagaimana Puan Siti Rahayu? Kalau nak cerita cita-cita, saya pun nak, dulu saya, okeylah saya kan, saya bermula dengan kosong. Saya tak tahu pun industri. Mungkin Puan Hadelina dia berlatar belakangkan pernah bekerja dengan industri yang sama tapi company yang lain. Saya bermula dengan kosong. Saya tak tahu apa-apa pun. Saya bermula, saya cerita sikit permulaan saya. Saya join takaful ikhlas disebabkan kekangan hidup. Maksudnya masa tu saya macam, saya nak bekerja, nak tambah side income tapi saya tak tahu nak buat apa sebab saya memang dari background kerja kilang dengan buat sale, jadi kerani macam tu. So, klien Tuan Haji Mak Shah, kenalkan saya dengan Tuan Haji Mak Shah. So, klien saya tu klien Tuan Haji Mak Shah, kawan saya, dikenalkan saya dengan Tuan Haji Mak Shah. Mula saya tak tahu pun industri ni. So, siapa je yang kat dalam, sekarang yang dengar Zoom ni kan, saya rasa, saya menyesal jumpa industri ni pada usia saya dah 30 lebih. Dah dekat 40, baru saya jumpakan industri insurans dan takaful. So sesiapa yang dengar sekarang dia kata macam dia baru-baru nak try industri ni, saya rasa anda semua berada di jalan yang benar. Sebab saya rasa saya menyesal jumpa ni pada usia saya dah macam terlewat. Kalau boleh saya nak bermula dengan umur 18 tahun. So dalam usia yang tak seberapa sangat ni, Allah masih bagi kesihatan. Saya kalau boleh saya nak jadi MD juga. Dalam masa 2 tahun ni bos saya cabar saya untuk jadi MD. Dengan 450,000. Memang nampak sukar sebab saya sekarang masih SEP dan mungkin saya tak nampak lagi, mungkin RN saya tak aktif macam RN Herdalina, tapi saya akan cuba. So tak ada yang mustahil pun yang kita boleh buat dalam industri ni. So siapa-siapa yang macam masih berfikir adalah mereka kat jalan yang benar ke tu, anda sebenarnya berada di jalan yang betul. So gunakan aja metod yang ada, yang saya rasa dulu 3 tier, lepas tu sekarang ikhtisas. Ikhtisas dah bagi kita satu yang jalan yang saya rasa lagi senang, lagi mudah dengan sistem yang ada. So
sebenarnya tak payah nak fikir banyak. Memang boleh buat. Apa pun semuanya datang daripada diri sendiri, hati. Kalau rasa you boleh, you mesti boleh. Okey, terima kasih Puan Siti Rahayu, Puan Adelina. Itu dia satu impian yang cukup besar di Ikhtisas. Memang pencapaian yang paling tinggi di Ikhtisas adalah MD. Untuk makluman anda semua, MD ni sebenarnya kalau kita levelkan di peringkat takaful, sebenarnya dia adalah sebuah mini ALC. Dia adalah sebuah mini ALC yang sebenarnya dia ada autonomi sendiri, dan insyaAllah kita doakan satu hari nanti Puan Adelina dan juga Puan Siti Rahayu akan dapat mencapai impian berkenaan. Seterusnya saya nak buka juga soalan kalau ada rakan niaga kita, sebab kita sudah hampir bersiaran lebih kurang 35 minit ya. Saya nak buka kalau ada soalan-soalan daripada audiens lah. Kan? Kalau ada soalan-soalan daripada audiens. Sebab malam ni kita sembang-sembang santai. Kita tak perlu serius sangat. Boleh tanyakan apa jua soalan kepada Puan Adelina dan juga Puan Siti Rahayu. Saya silakan kalau ada mana-mana rakan niaga yang ingin bertanya, boleh tekan sama ada melalui ruang chat room ataupun boleh tekan button unmute untuk terus bertanya kepada Puan Adelina dan juga Puan Siti Rahayu. Kita tunggu sebentar kalau kita ada apa-apa soalan daripada rakan niaga kita. Hello, Assalamualaikum. Ya, Puan Raudah silakan. Silakan. Okey, saya nak bercakap dengan apa kakak Siti Rahayu, boleh tak? Okey, Puan Siti Rahayu. Saya Raudah daripada Kedah. Baru sangat dalam dunia ikhtisas. Saya pun rasa sama juga macam Kak Rahayu cakap tadi, rasa menyesal jumpa dengan ikhtisas pada usia yang agak dah lanjut. Saya dah menghampiri 40 tahun dah. Cuma apa yang saya nak tanya, macam mana kekuatan untuk kita buat phone call? Saya memang lemah buat phone call ni. Saya tak ada kekuatan langsung. Jadi saya nak minta mohon tip untuk kita buat phone call tu. Untuk yang pertama, RN yang pertama yang tak kerti nak buat apa ni. Itu saja. Puan Siti Rahayu ataupun Puan Adelina boleh respon atas soalan tu juga. Silakan Puan Siti Rahayu dahulu. Okey. Macam ni Raudah. Dulu-dulu Kak Ayu pun rasa macam tak selesa buat phone call, takut. Tapi saya ada pergi satu kelas tu saya ada buat talk, ada daripada Siti kita pergi talk. Ada satu gam ni dia ajar dengan skrip. So bila saya buat phone call, saya akan pesertakan skrip dulu. Dan sebenarnya bila buat phone call tu, you kena macam disiplinkan diri. Biasanya kita akan buat phone call, sebenarnya kita kena jujur. Adakah phone call tadi awak memang buat 30 nama? Cuba dulu 30 nama. Angkat tak angkat, dial dulu 30 nama. Dalam 30 nama tu, hari pertama mungkin 2 je yang angkat dan tak ada appointment. Esoknya try lagi. Seminggu 3 kali. Kalau saya sekarang, saya rasa phone call tu adalah nadi saya. Sebab phone call tu, awak jangan takut. Sebab kadang-kadang kita buat phone call, dia memang tak nampak kita. So, kalau dia letak, memang kita next je. Next, cari orang lain. Biasanya Kak Yu akan, boleh tak Kak Yu bagi contoh macam phone call Kak Yu? Okey, saya akan bagi phone call. Jangan nampak macam kita kerja kat bank. Okey, biasanya kita call, Assalamualaikum, saya Puan, boleh ke bos? Silakan Puan Siti Rahayu. Okey. Assalamualaikum, saya Puan Ayu daripada Ikhtisas, ataupun Assalamualaikum, saya Puan Ayu daripada Takafuli Kelas. Bagi tahu je, jangan, mungkin ada orang dia rasa tak selesa nak bagi tahu dari mana. Okey, lepas tu boleh saya cakap, kita dah ada senarai nama kan, boleh saya cakap dengan Puan Raudah, dia akan menjawab. Okey, Puan Raudah, boleh saya minta masa 3 minit untuk terangkan? Puan Raudah, boleh saya minta masa 3 minit? Macam tu. Nanti Raudah boleh PM Kak Ayu macam mana skrip tu. Nanti kita akan hantar. So Raudah jangan risaulah. Kita call je sebab dia tak nampak kita. Lama-lama dia jadi alah bisa tegal biasa. Okey, Puan Adelina mungkin ada tips untuk bagi kepada kongsikan dengan Puan Raudah? Okey, kalau phone call ni sebenarnya saya pun dulu sama juga.
kalau phone call tu memang takut sangat. Bila dial tu siap-siap doa lagi. Janganlah dia angkat, janganlah dia angkat. Memang takut. Tapi bila kita bersama dengan grup, biasanya saya akan buat phone call pada permulaan lah, pada awal-awal dulu. Bila buat phone call, saya akan cari geng-geng yang phone call juga. So bila mood tu ada mood phone call, semua orang call, kita pun akan terberani untuk call sebenarnya masa tu. Tapi skrip memang kena ada lah. Mula-mula nampak agak kaku lah bila kita baca skrip. Tapi lama kelamaan macam Ayu cakap lah, dah biasa dah. Dan satu lagi, Raudah pun kena tengok juga adakah itu cara yang Raudah selesa. Sebab setiap orang dia ada cara approach yang berbeza dengan setiap orang. Kekuatan dan kelemahan itu berbeza. So mungkin untuk permulaan Raudah boleh cuba semua cara, tapi at the end of the day, you akan ada satu cara yang star untuk you. You memang buat benda tu memang boleh boom. So you tak boleh buat semua. You akan ada satu cara macam Ayu, telefon dan referral. Dia bila dapat referral, dia call. So itu cara dia. Satu hari you akan jumpa cara you. Tapi sekarang you try je semua dulu. Okey, terima kasih Puan Delina. Kita ada soalan daripada Puan Fatin Syafiqah daripada Johor Bahru ya. Dia bertanyakan sebab kalau kita lihat Puan Delina dan juga Puan Setiara ni dia istiqamah untuk rekrut. Kan? Memang rekrut tiap-tiap bulan lah katanya. Kalau ikut-ikut kita. Jadi apa ayat-ayat yang digunakan tu? Yang untuk tarik minat dia orang join dengan Puan Delina dengan Puan Siti Rahayu. Boleh kongsikan ayat-ayat yang digunakan untuk tarik rakan niaga baru lah ke dalam Ikhtisas. Silakan Puan Delina dahulu. Untuk PKP ni ayat tu tak ada ayat sangat sebab kalau PKP ni saya maknanya bila kita saya advertise dekat Facebook, saya advertise dekat Job Malaysia. Dan bila diorang apply tu memang diorang apply memang perunding takaful. Memang diorang tahu diorang kena buat takaful. Jadi tak adalah verbal communication tu. Saya tak ada verbal communication. Saya lebih kepada WhatsApp. Dan bila saya WhatsApp sebab hari tu bos ada Cik Syah ada terangkan kan macam mana masa Job Malaysia hari tu ayat-ayat dia saya follow sebenarnya. Apa yang Cik Syah buat tu saya screenshot masa tu. Saya follow dan ayat yang sama juga saya gunakan sebenarnya. Itu masa PKP lah. Tapi masa sebelum PKP ni, saya kebanyakannya adalah daripada existing customer saya sebenarnya. So, saya ajak existing customer saya, usually existing customer saya tu memang dah kenal saya. Dan saya ajak dia untuk sama-sama generate income. Dan kebiasaannya bila orang dah kenal rapat dengan kita, klien lama kita, klien setia dengan kita dan dia pun ada facing claim, so dia lebih mudah untuk terbuka hati untuk join kita lah. Dan selain daripada tu, ada juga yang memang daripada Facebook, daripada media sosial dah stok kita. Kawan-kawan kita yang dah stok, dah nampak, and then dia sendiri yang nak sebenarnya. Saya cuma sikit-sikit saja sebenarnya polish dia. Okey, nampak ya? Bukan sahaja kita boleh tarik rakan niaga baru, kita boleh juga tarik rakan niaga daripada pelanggan sedia. Ada, itu dia hebatnya Puan Delina ya. Macam mana pula Puan Siti Rahayu? Puan Siti Rahayu ni kalau ikutkan dulu A di Taufiq Ikhlas, sebelum ni AUM, sekarang ni SCP. Mungkin masih lagi baru dari segi rekrutmen ni. Jadi apa strategi Puan Siti Rahayu untuk mengekalkan rekrutmen ni setiap bulan ni? Itu syarat-syarat POI kan? Silakan Puan Siti Rahayu. Betul. Dulu dekat AUM saya tak rasa, masa dekat 3 saya tak rasa pun nak pergi buat rekrutmen. Maksudnya tak bersungguh-sungguh. Tapi dekat Ikhtisas kan rekrutmen baru kita rekrut saja dengan 10%, dengan dapat overriding macam tu, saya rasa lebih bersemangat. Untuk RN yang saya buat semasa PKP ni daripada bulan April, saya sama macam Puan Delina. Itu semua adalah klien saya. Klien sedia ada. Sebab klien sedia ada saya, dia suka bagi saya referral kan. Bila referral tu jadi klien juga, saya akan ajak dia untuk jadi, maksudnya daripada dia bagi saya tak dapat apa-apa, baik dia join saya untuk dapat sedikit commission. So daripada April hingga sekarang ni semua klien RN saya tu adalah existing klien saya.
Saya sama macam Puan Helda. Tapi dalam masa sama saya rekrut. Saya dah cuba rekrut daripada fresh graduate. Saya cuba pernah try fresh graduate. Kita kena try era lah fresh graduate. Dia macam tak serasi dengan saya. Mungkin fresh graduate macam pada saya lah dia nak fast income macam tu kan. Tak ada fresh graduate yang saya rekrut dia lekat. Susah. Lagi satu saya rekrut pula. Saya cuba rekrut kawan-kawan yang sebaya dengan saya, kawan sekolah bekas kawan sekolah saya pun tak jadi. Maksudnya ada berapa halangan lah, suami tak bagilah, so tak boleh seiring. Kemudian saya rekrut pula anak klien dan klien sedia ada. Nampaknya itu adalah yang lebih sekarang ni yang lebih menampakkan hasil. So saya memang banyak try daripada fresh graduate, usia yang lelaki berusia 35 hingga 45 tahun saya dah pernah cuba. Perempuan yang kawan-kawan sekolah pun tak berjaya. So sekarang saya tukar anak klien, anak saudara klien sedia ada dan saudara mara. Okey, bagus Terima kasih Puan Siti Rahayu Okey, kita pergi pada soalan seterusnya daripada rakan niaga kita daripada Encik Abdul Razak Omar sebab dia kata ramai orang ni ada negatif sikit tentang takaful ni. Jadi mungkin ada cara kita untuk kita positifkan pemikiran orang ramai tentang kehebatan atau luar biasanya takaful ni. Macam mana strategi yang Puan Siti Rahayu gunakan kalau berjumpa orang yang negatif terhadap takaful ni? Kita mula dengan Puan Siti Rahayu dulu. Okey, ramai je. Kadang-kadang kita jumpa prospek kan, dia kata tak payah. Biasa dululah kita akan biasa dengar. Saya tak tahulah tapi saya biasa dengar. Tak apa kalau saya matilah. Pandai-pandailah isteri saya nak hidup. Selalu kita akan dengar macam itu. Betul tak? Negatif pasal takaful. Kita akan jumpa orang yang memang tak suka dengar pasal takaful. Tak apa. Saya pandai je. Saya ada saving macam tu. So, macam mana saya nak cakap orang yang negatif macam mana Puan Siti Rahayu counter benda-benda orang yang negatif pasal takaful ni kadang-kadang kita rasa macam alah Mamat ni kan. Saya pun macam you all juga. Alah dia ni poyo pula kan. Tapi kita counter, jangan macam kita terangkan betul bang, yang meninggal tetap meninggal kan. Yang kita pergi tapi yang kita tinggalkan tu apa yang abang tinggalkan. Kita ayat-ayat tu biasa je. Macam CEO pernah ajar semua. Saya rasa kita dah biasa dalam WhatsApp group dengar. Saya akan gunakan, betul, yang meninggal tetap meninggal. Abang meninggal. Tapi saya gunakan apa yang saya pernah alami. Saya akan ceritakan pengalaman saya. Sebab ayah saya meninggal disebabkan sakit buah pinggang. Dah dialisis. So saya akan bawa bil ayah saya. Selepas dia meninggal pun, bil dialisis dia tu tak habis bayar. So saya akan ceritakan, saya biasa akan cerita kepada cerita sebenar sebab saya ada pengalaman itu. So saya akan ceritakan benda-benda macam itu. Okey. So saya tak payah cerita macam takaful ni haram lah apalah. Saya tak benarlah cerita berbenda macam itu, yang ni takaful bagus. Tidak. Saya akan ceritakan dalam situasi sebenar. Saya akan share pengalaman saya akan share pengalaman kawan-kawan saya. Macam tu. Okey, bagus. Puan Siti Rahayu. Puan Hadrina mungkin ada nak tambah daripada Puan Siti Rahayu tadi? Okay, usually bila saya dapat respon yang macam ni, saya akan tanya dulu apa dia punya isu, apa pengalaman dia yang sampai negatif pasal berkenaan dengan takaful. So kasih dia cerita, lepas dia dah cerita, sebab sometimes pengalaman tu bukan pengalaman dia, pengalaman jiran dia punya jiran berkenaan dengan claim tu, tapi pun tak tahu sahih atau tidak. So kita kena tahu dulu apa punca dia. Bila kita tahu punca dia, okey, sekiranya misalnya berkaitan dengan dia sendiri tak boleh claim, kita minta dia, okey, kalau misalnya cik rasa boleh claim, saya boleh tolong tengokkan polisi cik, tengok adakah yang cik claim tu sebenarnya ada tak benefit di dalam polisi tu. Selain daripada tu, saya pun akan tunjukkan sebab kalau benefit tu ada, kebiasaannya cik boleh fight, dan kalau syarikat tak bayar, cik boleh pergi ke bank negara untuk tuntut hak cik untuk dapatkan pampasan yang sebenar. Dan saya pun akan tunjuk, sebab saya ada beratus-ratus testimoni diri saya sendiri, klien-klien saya. So saya akan tunjuk klien
yang negatif tu klaim-klaim yang saya dah bantu. So dekat situ dia akan terdiam lah. Memang kadang-kadang pun bukannya kes dia pun, dia dengar-dengar saja. So kita kena tahu apa punca dia. Root tu kita kena cari. Okay. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya daripada rakan niaga kita, daripada Puan Umi Salwa ni daripada Puan Umi. Dia tanyakan Puan Haidar dengan Puan Ayu. Of course dalam industri takaful ni kita banyak jenis presentation yang akhirnya akan menjurus kepada close deal kan? Close deal lah. Jadi pandangan Puan Haidar dan juga Puan Siti Rahayu kan, untuk rakan niaga baru ni kan, apa sebenarnya presentation yang sesuai untuk mereka ni yang baru ni lah, kalau berdasarkan kepada pengalaman Puan Haidar dan juga Puan Siti Rahayu yang dah agak lama dalam industri ni. Silakan Puan Haidar. Okey, untuk rakan niaga baru biasanya rakan niaga baru ni saya takkan jadikan, maknanya takkan suruh dia buat bermacam-macam produk. Biasanya saya akan fokus 2 produk saja, hibah dan juga medical card. Sebab 2 produk ni dia kena ada. Kalau you buat hibah saja, orang tu tak ada medical card, nanti kena caras dengan orang lain. So dia kena complement each other. So biasanya saya akan lebih tekankan kepada rakan niaga baru untuk fokus 2 ni. Saya tak adalah nak ajar education ke, nak ajar wanita ke, tak ada. Nanti dia jadi profesor sebetahu sampai tak tahu nak jual apa. So 2 benda ni saja yang saya akan suruh dia fokus dan buat. Dan alhamdulillah bila dia fokus 2 benda tu, dia boleh pergi. Dan kalau misalnya ada, kadang-kadang ada orang tanya pasal education, barulah kita tunjuk bahagian education plan sebenarnya. Okay, tu je. Okey, Puan Siti Rahayu mungkin ada pengalaman tersendiri mungkin rakan niaga baru mungkin belum lagi, tapi pengalaman tersendiri masa mula-mula buat takaful dulu, apakah jenis presentation yang Puan Siti Rahayu gunakan untuk close deal dengan pelanggan? Saya okey. Dia minta je terus suruh ambil takaful, terus ambil je. Macam tu. Tak mungkin kan? Macam gitu cepatlah naik saya jadi MD. Cepatlah kaya pula kan? Kan cepatlah kaya. Okey. Boleh sharing. Saya sekarang ni ada juga RN. RN saya daripada RN yang buat maksudnya yang RN yang ada kes. Saya akan bawa setiap kali RN, saya cuma ajar RN untuk buat appointment. Lepas dia buat appointment, saya akan bawa, kalau dia berjaya je buat appointment, kita akan close. Bila dia boleh presentation, kita akan ikut. Biasanya saya akan ikut sampai 5 kali dia presentation. Saya bagi peluang dia untuk present sampai 5 kali. 5 kali appointment, saya akan ikut dia buat presentation sampai rasa selesa. Saya pun macam Puan Haidar, saya tak akan bagi dia jual, maksudnya tak bagi dia promote banyak. Biasa education dan medical card, securing lah. Itu saja 2. Okay. Dan kita akan ajar. Sebenarnya presentation ni baik saya, baik siapa pun, kita akan jumpa, kita akan belajar banyak daripada orang ni. Tapi kita akan jumpa satu je yang kita rasa macam serasi dengan kita, presentation kita. So itulah yang kita akan guna sampai bila. Macam saya juga, saya cedok daripada sana, cedok daripada ni. So saya ada satu skill yang saya rasa presentation tu klien senang faham, dan saya pun boleh buat hari-hari sampai kita dah rasa macam selesa dengan presentation kita. So kita tak payah ambil presentation orang A, orang B. Jadi kita macam celaru. So kita gunakan kekuatan kita sendiri untuk presentation tu. So kita akan nampak kekuatan kita punya RN ni. Macam ni dia punya kekuatan untuk present. Kalau dia dah biasa bagi kat saya referral, so dia akan bagi kat saya buat quotation. So dia terangkan dekat dia punya prospek macam mana, so kita dengar. Sebelum dia bagi jumpa, kita suruh dia present dulu dengan kita. Okey, terima kasih Puan Siti Rahayu itu ya. Maksudnya education, Puan Siti Rahayu, education dan juga medical card. Yes. Puan Adelina, hibah dan juga medical card dekat situ. Yang mudah lah. Maknanya product presentation okey, kalau boleh saya tanyakan soalan ringkas saja. Ratio, closing ratio Puan Adelina daripada 10, berapa yang close kalau biasanya? 10 orang jumpa. Sekarang lah, berbanding dengan dahulu. Sekarang kadang-kadang kalau 10, kadang-kadang 11 kita boleh close sebenarnya. Alhamdulillah, 10, 11.
Ya, sebab dia ada ahli keluarga dia, dia ada anak-anak dia. Ya, itulah strategi dia. Sinergi kan? Keluarga dan anak. 10 lebih daripada 10 boleh close ya. Puan Siti Rahayu sekarang ni? Ratio sekarang? Ratio saya sebab saya pakai referral. Bila saya pakai referral ni, dia sangat mudah. Kadang-kadang kita tak payah pun nak present. Dia akan cakap, okey Kak, saya nak ambil yang macam Saad punya. Jom, Kak, saya nak ambil macam si Pulan punya. Kak, saya nak ambil macam si Pulan punya. So, ratio memang macam tu lah. Kadang-kadang kita nak close satu tapi dia akan close satu family. Jadi kalau 10, kadang-kadang boleh close 12. Kadang-kadang 10 boleh close 8. Tapi biasanya 10 boleh close 10, boleh close 10, boleh close 11, 12. Okay, jadi kita doa Puan Adelina dan juga Puan Siti Rahayu ya, untuk bulan-bulan akan datang confirm 10 kes ke atas. InsyaAllah. Tapi soalan ni ada kaitan juga, soalan seterusnya daripada rakan niaga kita daripada Encik Zulkifli. Dia kata apa amalan ni? Sampai boleh buat 10, boleh lebih daripada 10. Puan Siti Rahayu pun 10 lebih daripada closing deal 10. Amalan-amalan yang Puan Adelina dan juga Puan Siti Rahayu amalkanlah setiap hari untuk membolehkan terus semangatlah dan terus close deal bersama dengan pelanggan. Silakan. Puan Hadrina dahulu ya. Saya. Okey, sebelum tu Cik Syah, saya nak tambah sikit tadi boleh, soalan Abdul Razak tadi Okey, kadang-kadang bila kita jumpa orang negatif sangat, bila dia terlalu negatif, kita just maknanya guna konsep SWN. Some will, some won't, so what? Next. Sebab kita jangan terlalu habiskan energi pada orang yang negatif. So ramai lagi, dalam Malaysia ada 32 juta orang dan ramai lagi yang kita boleh takafulkan. Kalau seorang negatif, kita ada ramai lagi yang kita boleh jumpa yang tunggu kita untuk ditakafulkan. So jangan putus asa sebab ramai lagi yang positif. Kadang-kadang Allah datangkan orang-orang negatif tu untuk kita belajar, untuk tambah lagi skill kita sebenarnya. Sebab kalau kita jumpa semua orang positif, itu dah satu situasi yang pelik sebenarnya. Okey, berkenaan dengan amalan Amalan, okey, saya rasa Cik Zulkifli yang tanya tu saja je kan. Dia lagi hebat tu. Okey, benda-benda yang basic yang biasanya saya sendiri buat lah kita yang pertama kena setiap malam solat taubat setiap malam, lepas tu solat witir. Dan apa yang kena buat sebelum tidur tu, al-Mulk jangan tinggal, al-Waqiah jangan tinggal. Lepas tu kalau ada rezeki bangun untuk tahajud, insyaAllah pagi-pagi buat solat fajar. Lepas solat fajar amalkan juga Yasin dan surah al-Waqiah, insyaAllah. Lepas tu masih lagi istighfar dan juga berselawat sebanyak mungkin lah. 1000 kali lebih baik lah. Lepas tu buatlah duha, insyaAllah. Paling minimum pun buat 4 rakaat lah. Tu je, tak ada apa, simple-simple je. Korang lagi banyak kot. Puan Siti, ada apa-apa amalan yang special yang ini ditanyakan terus oleh kita punya rakan niaga ni. Dia orang pun nak tahu juga kan. Kalau mulai saya dalam sebelum saya join takaful, sebelum saya join takaful di kelas ataupun dalam industri ni, sebelum saya jumpa Tuan Haji Maksar bos saya kan, saya tak ada apa-apa pun. Maksudnya saya bermula dengan zero. Apa yang saya ada hari ni, apa ilmu yang saya ada hari ni memang datangnya daripada bos saya. Maksudnya dia yang banyak mengajar saya, industri takaful ni yang banyak mengajar saya untuk jadi lebih baik. Ni saya nak share kan. Dulu kita tahu solat ni semua tapi tak pernah amal. Saya buat benda-benda yang saya kata hidup saya lebih improve bila saya join takaful. Sebab tu saya rasa saya sayang sangat dengan takaful ni. Saya sayang takaful sebab saya rasa bukannya pasal duit semua mata, tapi saya rasa saya lebih seronok dengan takaful ni adalah ukhuwah yang saya dapat daripada kawan-kawan saya dekat UA partner, bos saya sayang bos saya. Dia yang bawa saya dalam industri ni, dan dia yang kenalkan saya. Maksudnya dia yang bimbing saya. Dia macam ayah saya yang bimbing saya, tunjukkan saya jalan yang benar.
bos saya yang ajar saya solat duha, tak pernah tinggal mengaji. Waimah saya nak masuk dalam Zoom ni, saya memang minta izin dulu daripada Tuan Haji Mak Syah untuk boleh ke saya nak join macam tu. Saya memang mentor-mentikan Tuan Haji Mak Syah. Kalau macam you all semua mungkin tak kenal dia, dia boleh buat saya menangis, dia boleh buat saya benci dia dalam 2 saat, tapi saya tetap hormat dia. Maksudnya saya memang hormat Tuan Haji Mak Syah, apa yang Tuan Haji Mak Syah ajar kat saya memang daripada saya zero, tak ada apa-apa sampai apa yang saya ada hari ni. Amalan pun sama juga. Amalan kita setiap kali pagi solat duha, tapi saya rasa setiap kali saya nak pergi appointment ataupun setiap kali saya close, saya pasti bagi tahu Tuan Haji Mak Syah. Mak saya nak pergi close, saya mesti cakap, mak hari ni nak pergi close. Saya minta doa anak-anak saya. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, tolong doakan ibu hari ni supaya bulan ni supaya lebih daripada 10 kes. Saya minta anak-anak saya doakan saya. Suami saya macam itulah. Saya akan minta mak saya doakan saya. Dan selalunya ialah sebab Tuan Haji Mak Syah tu bos saya. So saya selalu minta doa daripada dia. Itu je. Yang lain tu kita semua sama lah. Bangun malam, solat tahajud tu semua amalan yang kita boleh amal. Saya rasa kita semua dalam industri ni memang dalam takaful ikhlas rasanya kita dah didedahkan. Join je takaful, kita dah didedahkan benda tu semua. Jujurnya saya kata, dulu saya masa kerja kilang saya tak buat pun benda tu semua. Tapi bila saya join takaful ikhlas, saya rasa macam ramai je daripada company-company lain yang melamar kita untuk kepada company lain. Tapi jujurnya saya memang sayang dekat UA partner tu, dekat takaful, dekat UABP tu saya memang sayang sebab saya rasa kalau saya keluar ke, saya tak akan dapat apa yang saya ada hari ni. Dengan sahabat saya, dengan bos saya, dengan you all semua yang dalam, saya rasa dalam Ikhtisas, saya rasa ukhuwah tu saya tak akan dapat pun sebab saya dah pernah kerja dari macam-macam company. Okey, itu ya dua soalan yang cukup menarik dan juga amalan yang memang sebenarnya memang kita kena buat amalan-amalan ni termasuklah kalau boleh saya saran kepada anda semua banyakkan bersedekah. Kan kalau anda banyak sedekah, banyaklah dia punya kembali balik, dapat balik kepada kita. Sedekah ni bukan sekadar sedekah duit sedekah ilmu. Macam kita program malam ni kan. Jadi insya-Allah itulah antara perkara-perkara yang kemungkinan akan memberi kita rezeki yang lebih berkat di dalam takaful lah, insya-Allah. Masa kita sebenarnya sudah sampai pukul sekarang ni pukul 10.14 kita dah hampir 1 jam bersiaran sebenarnya. Mungkin saya boleh ambil satu soalan akhir dulu daripada kita punya rakan niaga sebelum saya kembalikan kepada panel kita untuk kata-kata penutup. Soalan ni mungkin simple tapi sebenarnya soalan yang penting sebenarnya. Kita punya rakan niaga minta kita tolong kongsikan macam mana cara nak istiqamah ni. Ini yang paling, sebab mari ni memang istiqamah. Macam mana nak boleh istiqamah ni dalam bisnes takaful. Nak istiqamah. Antara perkara yang paling susah sebenarnya nak istiqamah walaupun sedikit kan. Kalau macam CYNR kita minta istiqamah 2 kes saja setiap bulan. Kalau rakan niaga lama ni istiqamah 4 atau 8 kes setiap bulan dan juga 1 rekrutmen. Jadi macam mana nak betul-betul istiqamah ni Puan Siti Rahayu? Silakan. Betul. Sebenarnya kita boleh buat tiap-tiap bulan kes tapi nak istiqamah. Istiqamah dengan 4 kes, istiqamah dengan RN, istiqamah dengan apa yang kita buat. Memang amalan kita istiqamah macam ni kita nak phone call. Sebenarnya benda tu tak ada siapa pun yang maksudnya kita lah. Kita istiqamah tu saya rasa saya istiqamah bila saya rasa saya kena buktikan. Saya kena buktikan pada family saya kena buktikan pada anak saya kena buktikan kepada bos saya. Saya nak bantu bos saya nak bantu orang lain. So saya istiqamah. Amalan saya untuk istiqamah ni sebab kita bekerja sendiri bos. Kita tak ada pergi punch card kan. Tapi saya nak istiqamah dulu kita tak nak bangun awal. Maksudnya kita bangun awal tapi kita santai-santai. So istiqamah saya kena kerja. Saya kena bangun awal. Saya kena pergi office pagi. Walaupun saya sampai office lambat. Tapi saya kena bersiap. Maksudnya saya kena macam pergi bekerja. Saya kena punch card. Walaupun saya tak punch card. Tapi setiap hari saya kena pergi office. Walaupun saya tak ada appointment. Walaupun saya tak ada nak buat apa. Tapi hari-hari kena pergi office.
Jadi bila Okey. saya pergi office, saya pergi bekerja, kita bekerja. So bila kita bekerja, kita tak boleh culas. Betul tak? Kalau kita bekerja sendiri, kita kan bekerja sendiri, tak ada syarikat. Maksudnya kita boleh suka-suka je buat ke tidak. Kita rasa kita selesa kat rumah. Tapi kita ada office yang bos kita sediakan. So saya hari-hari kena pergi office. Selepas dari office tu barulah kadang-kadang saya nak atur saya punya appointment, saya nak atur apa saya nak buat, saya nak tengok saya punya iPost ataupun saya punya portal agent, macam itulah. Jadinya saya hari-hari pergi office. Bila saya hari-hari pergi office, maknanya saya hari-hari pergi kerja. Bila hari-hari bekerja, maknanya hari-hari saya kena jumpa orang, hari-hari saya kena presentation, hari-hari saya kena buat phone call. Macam itulah. Untuk saya Okey. lah. Sebab saya hari-hari kena pergi kerja. Okey, terima kasih Puan Siti Rahayu. Bagaimana pula Puan Hadalina Mungkin ada tips untuk beristiqomah dekat dalam bidang takaful ni. Okey, macam Ayu dia boleh keluar sebab dia boleh bergerak mobile. Macam saya dekat situ tempat saya tak boleh bergerak sangat. Okey. Jadi masa PKP ni macam mana nak istiqomah, pada saya kena balik to the basic lah. Kita kena jadi lebih baik dari semalam. So kita sentiasa fight dengan performance kita sendiri. Kita jangan fight dengan orang lain, kita fight dengan diri kita sendiri. So kena pastikan hari ni lebih baik daripada semalam. Tapi sebenarnya bukannya senang. Okay, especially kalau duduk seorang-seorang kat rumah kan. Jadi apa yang saya buat, kebiasaannya setiap pagi saya akan buka video-video motivasi, saya akan dengar video-video motivasi untuk naikkan semangat saya, untuk kembalikan semangat saya, dan selepas tu baru saya start bekerja. Sebab saya tak ada orang sekeliling saya yang untuk naikkan semangat saya. Sebab saya tak boleh ke mana, tapi kadang-kadang kalau misalnya saya rasa macam tak cukup, saya akan call bos saya berbual kacau dia, tanya dia. So at least sebab kadang-kadang bila kita berbual dengan rakan-rakan, kita kena cari rakan-rakan yang maknanya aktif. Kita jangan cari dengan rakan-rakan yang tak buat, kita cari rakan-rakan yang aktif. Bila kita cari rakan-rakan yang aktif, kita pun secara tak langsung kita dapat semangat dia sebenarnya. Aura tu datang. So biasanya saya akan berbual dengan bos saya lah sebenarnya. Macam tu lah. Naikkan semangat balik untuk terus buat. Dan lepas tu buat saja. Jangan tak buat. Bila dah semangat ni, dah semangat, dah gila-gila semangat ni tak buat pula. Jangan. Bila dah semangat terus buat. Buat menggunakan zamannya. Zaman sekarang ialah Facebook, media masa, social media. So buat. Sebab orang sekarang ni dia takut nak jumpa orang dah. Sebab PKP ni kan semua orang berhati-hati. Jadi dalam waktu PKP ni kita ada cara yang murah, kos yang rendah, menggunakan media sosial, just guna saja. Okay. Okey, terima kasih Puan Hadalina. Jadi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung program kita pada malam ini. Jadi saya bagi peluang juga kepada Puan Hadalina dan juga Puan Siti Rahayu. Mungkin ada kata-kata akhir yang ingin disampaikan kepada rakan niaga kita. Silakan Puan Hadalina. Ya. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syah yang jemput saya hari ini. Dan saya nak baliklah rewind balik sebab apa yang tadi Puan Rahayu cakap, saya daripada industri yang sama tapi syarikat yang berbeza. Itu betul, tapi sebenarnya saya di-groom, saya di-polish. Skill saya ni semua adalah dari bos saya, Cik Bazihar. Saya adalah air tangan dia sampai sekarang ni sebenarnya. Bukan masa saya di syarikat lama. Sebab saya di syarikat lama tak lama, sekejap saja. Dan kebanyakannya saya buat sendiri. So bila saya dekat Takaful Ikhlas, baru saya tahu apa peranan saya sebenarnya. Kalau dulu bos saya ajar orang ambil takaful sebab you, bukan sebab produk tu. Tapi memang betul pun saya suruh orang ambil je. Tapi bila saya dengan Cik Bat ni, dia lebih ajar saya peranan, dia lebih ajar saya skill. Dia lah yang polish saya sebenarnya sampai saya berada di tahap sekarang ni lah. So saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sangat dekat bos saya. Sabar ajar saya sebab saya ni memang banyak sangat soalan.
Okay. Dan dia sentiasa dengan sabar jawab. Kalau dia tak boleh jawab, dia akan cari sumber untuk dapat jawapan. Dan semua pada saya yang paling utama, kita kena jaga hubungan kita dengan leader kita. Sebab leader ni doa dia seumpama orang tua kita. Jadi apa-apa kita kena minta restu leader. Sebab tanpa leader, kita tak ada apa-apa. Sebab leader lah yang polish kita, ajar kita, doakan kita sebenarnya. Dan selain daripada tu, kena minta restu suami, ibu bapa, kena sentiasalah minta doa daripada dia semua, anak-anak macam Puan Ayu cakap tadi. Dan yang paling penting sekali, sebab untuk permulaan ni, macam saya dulu, saya 99% klien saya adalah stranger. Saya challenge diri saya untuk cari stranger. So 2 tahun yang pertama memang stranger saja, dan dari stranger itulah dia akan menghasilkan customer-customer lain sebenarnya. So rakan niaga baru kalau boleh push your limit, tahun pertama, tahun kedua lebih 100 orang lebih baik, sebab akan datang, you akan senang sebab customer akan datang pada you, sebab daripada segi referral tadi, customer yang akan recommend customer. Dan yang penting sekali, you kena jaga mindset you, sebab you akan dikelilingi oleh orang yang macam-macam. So you kena faham, mindset you kena betul, you kena pegang pada Allah bersama dengan sangkaan hamba dia. You kena sangka you boleh, you kena sangka you boleh buat. Kalau you sangka, alah dia tu boleh lah, dia tu inilah, aku ni tak boleh, aku ni baru. Memang betul lah you tak boleh kalau you fikir you tak boleh. So you kena fikir you boleh. Sebab Allah sentiasa bersama dengan sangkaan you. Kalau you rasa you boleh istiqamah, insyaAllah you istiqamah. Kalau you rasa ada sedikit keraguan sekalipun, you memang tak boleh. So bila you rasa you nak, you bergantung 100% pada Allah, bergantung pada kata-kata dia, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku, you buat. InsyaAllah. Sebab itu yang saya buat. Saya tak tahu nak cakap apa, sebab saya punya keadaan dengan keadaan saya ni memang terhad. Itu yang saya buat. Saya tawakal kepada Allah. Dan Alhamdulillah, dia lebih mudah daripada sebenarnya masa saya boleh berjalan bebas. Okay? Dan PKP ni kita banyak masa sebenarnya. So itu yang saya nak tekankan, jaga you punya mindset. Mindset tu penting. Sebab kita adalah master of our mind. Jadi regardless apa saja orang cakap, back tu niat kita, nawaitu kita. Jaga fikiran kita, kata-kata kita, niat kita. Sebab semua tu adalah doa. Dan yang paling penting, dengar cakap leader. Sebab walaupun nakal-nakal saya memang cari leader saya juga. Okey, tu je. Okey, Puan Siti Rahayu, kata-kata akhir sebelum kita tamatkan program ni. Okay, Alhamdulillah saya panjatkan syukur pada Allah sebab diberi kesihatan, nikmat panjang umur. Ribuan terima kasih untuk Tuan CEO Cik Sarul Nizam bin Syahwan kerana beri ruang dengan peluang pada saya walaupun saya ni masih kerdil lagi berbanding rakan-rakan sahabat hebat, sahabat-sahabat kita yang hebat dekat luar sana. Walau bagaimanapun, saya ucapkan terima kasih lagi untuk CEO Cik Syah, untuk AD saya Tuan Haji Rosmi, untuk satu-satunya bos saya Tuan Haji Mak Syah yang bawa saya dalam industri ni, yang bagi apa yang saya ada hari ni. Dan saya share lah dengan kawan-kawan kat luar, dekat kawan-kawan yang di dalam ni, sebenarnya korang semua berada di jalan yang benar. Maksudnya bila kita dah ada dalam industri ni, tak payah nak fikir-fikir lagi, betul ke apa yang aku buat? Betul ke apa yang aku buat? Sebab saya usia pun dah agak jauh sikit, so saya dah melalui macam-macam. Saya pernah bekerja dengan Cina, saya pernah bekerja dengan bank, saya pernah bekerja, macam-macam saya pernah kerja. So saya rasa saya lewat untuk mengenali industri macam saya bagi tahu tadi. So bila korang dah ada dalam industri ni, teruskan.
mungkin kita pun pernah rasa down. Saya pun pernah rasa down. 3 tahun tak buat. Tapi saya kembali kepada Takafuli Kelas. Saya kembali kepada bos saya. So betul kata Puan Herda, kita kena hormati leader kita. Saya jadikan Tuan Haji Mak Syah tu sebagai singa di belakang saya supaya kejar saya selalu. Bila singa kat belakang saya kejar, saya akan cuba lari. So memang hubungan dengan leader tu. Kalau saya rasa you all lagi kenal Tuan Haji Mak Syah juga. Dia mungkin garang dia. Itulah saya kata dia boleh buat saya menangis. Masa tu dia boleh buat saya benci. Saya benci dia pada saat tu juga. Tapi saya akan kembali kepada dia. So kalau masih ragu-ragu dengan industri ni, tak payah, tak perlu, sebab saya pun dekat industri dah lama, masuk 9 tahun, walaupun biasa-biasa je, tapi saya sayang. So kita akan dapat dalam ni, walaupun kita dapat dunia, kita dapat lagi, maksudnya bukan dunia saja kita dapat, akhirat pun kita dapat dalam Takafuli Kelas. So doakan saya istiqomah untuk POI 4 sahaja, 4 ataupun 8 sampai hujung tahun, sampai kita tutup keuangan. Doakan saya diberikan kesihatan yang baik, doakan saya masih panjang umur untuk terus sama-sama dengan rakan-rakan semua dalam industri. So saya sayang semua apa yang kita ada hari ni, itu adalah semua atas izinnya. So terima kasih lagi, sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan CEO kerana bagi peluang untuk saya bercakap hari ini. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah kita pun telah selesai program kita pada malam ini, 2 orang individu yang cukup, orang kata, istiqomah dalam menjalankan perniagaan takaful, terutamanya di Ikhtisas dan di Takaful Ikhlas. Jadi sebenarnya kita pun telah berakhir program kita. Yang penting sekali dalam kita mencari pelanggan-pelanggan baru kita, biasanya saya akan menggunakan satu prinsip, iaitu kita ni kena sentiasa menyampaikan dengan ikhlas, memang daripada hati, dan juga kalau boleh teratur dan kita sentuh hati pelanggan kita. Jadi sekian sahaja program kita pada malam ini. Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga arwah al-as. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada program yang akan datang. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tania.